Di zaman rock kapak dahulu, persembahan pentas yang penuh bertenaga atau showmanship adalah salah satu aspek wajib bagi sesebuah kumpulan. Mana tidaknya, di zaman itu terdapat beratus-ratus kumpulan yang bersaing antara satu sama lain, cuba menarik perhatian peminat dengan aksi persembahan yang luar biasa. Dalam banyak-banyak kumpulan itu, sebuah kumpulan dari Johor Bahru ini antara yang paling menyerlah, membawa aksi persembahan yang luar biasa dan lain dari yang lain. Mereka adalah Fabians. Dengan gaya persembahannya ortodoks, dari sang drummer membawa snare drum ke hadapan penonton, hinggalah gitaris sedang solo sambil didukungi oleh vokalis. Aksi persembahannya dipaparkan oleh Fabians memang yang luar biasa dan memberi kesan kepada para penonton di zaman kegemilangannya. Diasaskan seawal tahun 1979, Fabians selain dikenali sebagai Raja Pentas, adalah antara kumpulan rock senior dari Johor Bahru. Pada awalnya lebih dikenali sebagai The Fabians. Nama yang diambil dari salah satu bahasa Eropah, bermaksud cantik dan pesona. Mereka telah dibarisi oleh Syam drum, Aziz dan Man Burger gitar, Kemat Hassan bass dan Hana vokal. The Fabians amat aktif mengadakan latihan di studio-studio sekitar Johor Bahru, antaranya di Masai dan Kampung Melayu. Selain menjadi antara kumpulan penyokong kuat di studio legenda di Johor Bahru iaitu B-Sound Studio, di samping banyak mengambil undangan persembahan pentas di kawasan sekitarnya. Pada tahun 1982, The Fabians telah mengorak langkah ke hadapan lagi dengan telah menjuarai pertandingan juara kugiran di Dewan Balaraya Tampoi, menewaskan kumpulan-kumpulan lain yang bertanding. Di sinilah bermulanya tanda pengenalan gaya persembahan The Fabians sebagai Raja Pentas Johor, di mana setiap ahli-ahlinya menampilkan aksi persembahan yang menenggelamkan aksi persembahan kumpulan-kumpulan lain. The Fabians waktu menjuarai pertandingan tersebut dibarisi oleh Hana vokal, Syam drum, Kemat bass, Aziz gitar, serta kemasukan dua ahli baru iaitu gitaris Taha yang menggantikan tempat Man Burger dan keyboardis Nasha yang juga turut menggalas posisi vokal untuk lagu-lagu berbahasa Inggeris. Walaupun belum merakamkan album sendiri, namun berkat reputasi persembahan bertenaga The Fabians, mereka semakin aktif mengadakan persembahan pentas di sana sini dari tahun 1982 hingga ke 1985. Malah hingga ke Shah Alam, Kuala Lumpur dan Ipoh, di mana The Fabians banyak menjadi kumpulan jemputan istimewa. Salah satu persembahan mereka yang sempat didokumentasikan di dalam bentuk video adalah di Stadium Indra Mulia Ipoh bertahun 1985 yang diambil dari arkid simpanan pengurus SYJ, Allahyarham Syed Yusof Jamalullah. Rakaman ini menjadi bukti kemampuan The Fabians sebagai Raja Pentas, mempamerkan aksi-aksi luar biasa dan akrobatik sewaktu persembahan. Pada tahun 1986, The Fabians telah menyertai sebuah pertandingan rock paling berprestij pernah diadakan di Malaysia pada masa itu, iaitu Battle of Rock Malaysia. Pertandingan yang merupakan anjuran Dewi Sohana Studio dari Johor Bahru ini merupakan sebuah pertandingan rock yang diadakan di seluruh semenanjung Malaysia, di mana tujuannya mengumpulkan bakat-bakat juara rock dari setiap negeri untuk bertanding di peringkat negara di Kuala Lumpur. The Fabians waktu pertandingan ini dibarisi oleh keyboardis Nasha yang menggalas posisi sebagai vokalis penuh The Fabians, menggantikan vokalis asalnya Hana, Syam drum, Kemat bass dan Aziz serta Taha di posisi gitar. Berkat kemampuan mereka,
The Fabians telah menjuarai pertandingan peringkat negeri Johor dengan gelaran Juara Rock Johor. Sekaligus bertanding pula di Battle of Rock Malaysia di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Hanya tewas pada MAY sebagai tempat kedua di pertandingan bersejarah itu. Sebagai salah satu dari 4 kumpulan finalis pertandingan tersebut, The Fabians turut dijemput dan merakamkan 6 buah lagu untuk album kompilasi perhargaan edaran Warnada berjudul Juara-Juara Rock yang menampilkan keempat-empat finalis Battle of Rock Malaysia. Di tempoh ini, mereka juga aktif mengadakan persembahan untuk mempromosikan album Juara-Juara Rock di seluruh Semenanjung. Beberapa pertukaran anggota juga telah berlaku sepanjang tempoh siri Juara-Juara Rock berlangsung. Antaranya gitaris Taha dan basis Kemat yang keluar digantikan dengan gitaris Yan dan basis yang paling kerap disebut ramai, iaitu Harun. Barisan inilah yang dianggap sebagai The Classic Fabians, yang kemudiannya menggugurkan perkataan D yang bermaksud The di hadapan nama mereka. Mereka juga merupakan satu-satunya kumpulan dari Juara-Juara Rock yang tampil kemudiannya menerusi syarikat rakaman lain dan bukan bersama Warnada, iaitu ASP Records. Walaupun sebuah syarikat tempatan, namun ia cukup dikenali sebagai syarikat pertama yang menaungkan kumpulan Wings, gergasi rock negara. Menerusi ASP, Fabians memulakan sesi rakaman untuk album pertama mereka di studio Putih Boys dengan Surya Putih dilantik sebagai penerbit album pada tahun 1988. Fabians juga telah diberi kepercayaan oleh ASP untuk menciptakan semua lagu mereka sendiri. Satu bahagian sama yang juga diperolehi oleh kumpulan seperjuangannya, antaranya MAY, Burn Marks dan Metallian. Akhirnya, setelah sebulan proses rakaman dibuat, album sulung Fabians juga diberi judul Fabians hingga di pasaran pada tahun yang sama. Okey, akhirnya antara kumpulan yang dah cukup ramai tunggu gua nak buat cerita Fabians kan. Macam puas hati tak? 4 album Fabians di hadapan kita sekarang ni. Cuma 2 album ni tidak mengandungi copyright. Yang ada copyright hanya album Satu Antara Sejuta dan juga Lang Buana. Jadi kedua-dua album ni memang tak boleh nak diulas lah. Oh ya, Fabian Lang Buana gua tak uras sebenarnya. Pasal Fabian Lang Buana ni dah di luar era rock kapak. Album ni tahun 1994. Seperti tajuk slot ini, ulasan rock kapak, jadi gua hanya menekankan album-album kumpulan yang keluar di zaman rock kapak saja, yakni tahun 1985 ke tahun 1993. Jadi atas daripada tu memang gua tak masukkan dalam ulasan lah, sebab itu dah era lain. Itu dah cerita zaman lain. Walaupun muzik Fabians di dalam album keempat dia, Lang Buana ni, masih lagi mempunyai bau-bau rock era rock kapak tu sendiri. Tapi pasal album ni di luar zaman rock kapak, jadi gua pun tak tak ulas lah. Okey lah, gua bagi tunjuk je lah kat diorang yang dalam dia macam mana. Ni gambar line up apa semua. Tapi nak tahu cerita lebih lanjut dia, tengok video sampai habis. Walaupun album ni gua tak ulas, tapi kisah tentang Lang Buana ni gua ada cerita juga. Sebab yelah, bila gua buat ulasan ni, gua memang akan ceritalah daripada awal perjalanan sehingga ke penghujung perjalanan. Jadi semua album ni ada cerita dia di dalam ulasan ni. Jadi lu orang kalau nak tahu apa yang terjadi pada Lang Buana ni, stay tune, okey? Okey lah, jadi tanpa buang masa, kita ulas dengan album pertama Fabians. Okey. Sebenarnya susah nak ulas album pertama Fabian ni pasal gua ada banyak. Jeng. Nampak tu. Dekat sini pun kita ada 1001 malam lagi. Okey. Jadi mungkin ada yang dah tahulah yang gua ni memang dapat banyak kaset-kaset ASP ni sebenarnya, sebab gua dapat direct daripada kilang ASP sendiri. Kilang ASP kat mana? Ada tulis kat sini alamat dia. Antarctic Sound Production, Batu 3, Jalan Ipoh. Itulah tempat yang gua dapat semua kaset-kaset ASP ni. Jadi gua memang ada banyak Fabians ungu ni, first album Fabians 1001 Malam. Gua ada dalam beratus-ratus keping. Begitu juga Wing first album, Wing second album, Analisa,
Sweet Charity 88. Semualah, senang cakap, semua album ASP memang gua dapat banyak. Sebab gua dapat direct daripada kilang. Ada banyak lagi sebenarnya ni. Ni pasal takut tak muat tempat, gua letak sikit je lah kat sini cuma album ni je rare sikit. Album ni tak dapat banyak dekat kilang. Ada dalam sekitar 5 hingga ke 7 keping je. Memang tak banyak. Yang ni gua pegang ni adalah album satu antara sejuta yang NOS lah. NOS tu maksudnya New Old Stock lah. Jadi 1, 2, 3 di hadapan ni adalah NOS. Ni pun NOS juga sebenarnya. Sebab ni pun gua dapat seal daripada orang lain lah, bukan daripada ASP lah, pasal ni under EMI. Ok, jadi tanpa buang masa, kita cerita pasal Fabian first album Alright. So Fabian first album dikeluarkan pada tahun 1988. Jadi gua dah cerita back story dia, macam mana album ni dibuat apa semua kan. Yang menariknya pasal Fabian ni, keempat-empat album dia memang boleh katakan 95% lagu-lagu ciptaan dia orang sendiri. Itu adalah satu kelebihan Fabian lah, yang amanat diberikan oleh ASP, di mana Fabian berpeluang mencipta lagu-lagunya sendiri semua. Jadi langsung tak ada penggunaan komposer apa semua kan, sebab dia orang nak buat sendiri semuanya. Ok, jadi Fabian first album, ni antara inlay Fabian yang cukup puas hati pegang lah. Tengok tu berkilat-kilat, sampai bila gua lepaskan pun dia macam nak tertutup balik lah kan, pasal dia terlalu berkilat sangat. Berbeza sikit dengan album 1001 Malam dan seterusnya. Sekejap lagi gua tunjuk lah kan, dia punya kualiti kertas dia memang lain. Itulah yang membezakan kualiti kertas di era 80-an dibandingkan dengan yang kemudian-kemudiannya. Macam biasalah, macam gua dah pernah cakap, kaset pun macam benda-benda lain. Masa awal-awal memang kualiti memang habis terbaik lah kan, inlay berkilat, kaset dia berkualiti. Lama kelamaan inlay dah mula makin nipis kan, kaset dah mula makin hampir kan, kualiti dah makin teruk lah. Jadi untuk kita tengok Fabian first album ni, lu orang tengok sendirilah, memang puas hati lah inlay dia. Color ungu, gua tak tahu kenapa dia pilih color ungu sebagai layout dia. Dan kat sini dalam ada gambar line up Fabians. Album ni sebenarnya ada diriliskan semula oleh NSR, tapi gua tak tahu kenapa dia orang tak claim copyright. Baguslah, gua harap dia orang tak akan claim sampai bila-bila lah. Tapi ada kemungkinan mungkin dia orang akan claim juga kot kalau tengok video ni meletup ke kan. Biasalah syarikat rakaman nak menyebut kan. ASP dah tak wujud, tapi hak cipta dia kebanyakan dah dibeli oleh NSR. Itulah cerita dia. Jadi kat belakang ni kita tengok pencipta lagu. Lu orang tengoklah sendiri. Semua nama-nama ni adalah ahli-ahli Fabians. Langsung tak ada penggunaan komposer apa semua. Fabian memang ada cakap, dia orang sebenarnya nak buktikan kemampuan dia orang dalam mencipta lagu, baik lagu fast maupun lagu slow kan. Jadi itulah, album ini telah membuktikan kemampuan Fabian itulah. Dengan lagu slow, dia orang berjaya cipta lagu yang cukup menangkap jiwa, yang menjadi siulan hingga ke hari ini, Untukmu Sayang, dan juga lagu-lagu fast yang cukup berkualiti lah. Ok, jadi album pertama Fabian, macam gua cakap sebelum ni, tahun 1988. Kebiasaannya memang menggunakan stiker lah yang ditampal ke atas shell. Dia tak menggunakan print lagi. Print hanya wujud tahun 1990 ke atas. Jadi kalau lu orang pegang tahun 89, 88, 87, memang kebiasaannya kaset putih ditampal stiker di atas shell. Tapi untuk ASP tahun 87 ada menggunakan kaset kelabu. Itu first press dia. Masuk tahun 88 dia dah start gunakan kaset warna putih ni lah. Gua memang tahulah kalau semua bab ASP ni, pasal gua dah pegang semua kaset-kaset ASP yang gua dapat daripada syarikat rakaman. Macam Fabian pula dah Wing first album Belenggu Irama, color kelabu, stiker tampal. Second press dia putih, stiker tampal. Begitu juga pada Wing Hukum Karma, Belenggu Irama Hukum Karma, first dia kelabu tanpa stiker, second dia putih tanpa stiker. Misteri pun sama, kelabu tanpa stiker. Tapi setakat ni gua tak pernah tengok misteri yang putih tanpa stiker. Sebab dia mungkin misteri hanya keluar satu edisi sajalah kan, iaitu first press dia 10,000 keping. Dia tak ada keluarkan lah lepas tu. Jadi untuk Fabian ni, ini membuktikan album ni keluar pada lewat 1988. Bukan seperti Wing Hukum Karma yang mungkin keluar pada sekitar awal ke pertengahan 1988, dia masih menggunakan kelabu. Untuk Fabian,
Dia dah menggunakan putih. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita ulas Fabian first album, bebas copyright, terbaik, memang terbaik. Album Sulung Fabians dikabarkan oleh ASP mendapat jualan sekitar 40,000 unit. Sekaligus memperkukuhkan lagi posisi Fabians sebagai salah satu kumpulan popular di zaman itu. Dengan lagu hit seperti Untukmu Sayang yang mengungguli carta muzik-muzik pada masa itu dan jemputan persembahan pentas yang banyak, Fabians memasuki studio lagi untuk rakaman album kedua mereka pada lewat 1988. Sekali lagi di Booty Boys Studio. Namun sewaktu proses rakaman berlangsung, drummer Syam terpaksa meninggalkan proses rakaman dan pulang ke Johor disebabkan bapa mertuanya meninggal dunia. Tidak cukup dengan itu, Syam juga ditimpa kemalangan motosikal yang membuatkan beliau terpaksa berehat untuk seketika waktu. Disebabkan tempahan studio yang telah dibuat, Fabians terpaksa meneruskan rakaman menggunakan hikmat drum programming. Sepanjang tempoh rakaman tadi, hanya 2 lagu sahaja sempat menggunakan drum betul oleh Syam, iaitu Ranjau Hidup dan Rock and Roll. Manakala keseluruhan 8 lagu lain mereka terpaksa menggunakan programming drum. Akhirnya, setelah melalui berbagai rintangan, album kedua Fabians berjudul 1001 Malam hinggap juga di pasaran pada awal tahun 1989. Okey, kali ini Fabian second album 1001 Malam, 1001 Nights. Cerita pasal apa ni lah, legenda Arab punya kisah lama kan. 1001 Malam. Okay. Jadi ini juga album yang tidak mengandungi copyright, jadi gua boleh ulas. Tapi tak apa, gua akan tunjuk pada luaran kaset dululah macam biasa. Okay. Jadi kat bawah ni adalah versi Singapura. Mungkin ada yang tak pernah tengok versi Singapura. Inilah dia versi Singapura. Kalau kita perasan, versi Singapura dia dah menggunakan print terus ke atas shell. Yelah, Singapura kan lebih advance sikit kan daripada kita.
Dan dia punya shell dia lain sikit, warna coklat. Kalau lu orang pernah tengok TRC punya, target record punya, target record ni sebenarnya adalah apa, anak syarikat pada ASP juga. Jadi sebab tu design kaset dia lebih kurang kan. Target record yang rilis Ababil Ikra Fantasia tu, gua ada Ababil versi Singapura. Macam ni jugalah rupa dia, kelabu pula dah. Coklat-coklat gold gitu, dan print terus Ababil di atas shell dia lah, dia tak gunakan stiker. Jadi begitu juga untuk dia punya versi ASP dia, macam ni jugalah. Dia punya tali dia dah teruk dah ni sebenarnya. Ini kira dah jadi macam display je lah, pasal kaset dah teruk. Gua dapat ni daripada dia seorang otai daripada Perlis. Okey, jadi tanpa buang masa, gua tunjuk 1001 Malam ni inlay pula lah. Jadi sebagaimana Fabians ungu tadi, dan juga satu antara sejuta, kaset Fabians yang gua miliki ni memang adalah NOS lah, new old stock, kaset baru stok lama. Sebab ni kaset daripada Kelang. Tu ada lagi satu lebih kat situ, gua saja letak kat situ, okey, supaya lu orang boleh tengok sekali. Jadi 1001 Malam, ini antara cover yang gua cukup minat lah kalau banding dengan first album. Second album ni cover dia nampak lebih menarik, sebab menampakkan alih-alih Fabian macam ala-ala spider gitu kaki diorang kan. Semua kaki hitam panjang gitu kan, dengan tak-in baju kemeja ke dalam seluar. Logo Fabian pada masa ni kalau kita perasan dah lain sikit, ala-ala macam ada line tembakan dekat tengah tu. Gua tak ingat, gua macam biasa tengok logo macam ni, tapi gua tak ingat kumpulan apa, entah kumpulan barat yang gunakan logo macam tu. Tapi jujur kata, logo second albumnya Fabians ni lebih lawak lah daripada first album Fabians. First album Fabians tu nampak macam lembut sikit, yang ni nampak lebih garang. Cuma first album tu lebih banyak pakai leather jacket tu yang best tu. Jadi tema album 1001 Malam ni menggunakan tema berwarna hitam, hitam merah. Gua rasa amat bersesuaian lah, pasal album ni lagu-lagu dia lebih heavy berbanding dengan first album. Daripada apa yang gua tahu, first album ni macam experimental Fabians untuk menarik minat lebih ramai pendengar umum lah. Sebab tu banyak lagu-lagu berentak slow sikit. Tapi untuk second album ni, Fabians telah kembali ke warna asal diorang, iaitu heavy power metal dan juga sedikit NWO BSM. Jadi dalam album ni kita semua tahulah 1001 Malam itu adalah plagiat daripada Hallowed Be Thy Name. Okey, tentang latar belakang album ni, kenapa drummer Syam tak main sepenuhnya dan menggunakan drum programming, gua dah jawab tadi kan dekat dalam kisah di sebalik album 1001 Malam ni. Jadi harap lu orang semua dah dapat jawapan dia lah. Okey, jadi belakang macam biasalah lirik. Kalau lu orang perasan, inlay dia dah kurang berkilat kalau berbanding dengan album pertama tadi. Album pertama tadi memang cun betul kan, berkilat-kilat dia. Dan casing kali ni 1989 dah jenis bentuk petak beginilah kalau dibandingkan dengan tahun 1988 Fabian first album menggunakan casing jenis bentuk Batman. Okay, kita ambil tengoklah, nampak Batman. Ni Batman gua panggil. Jadi 1989 memang lazimnya dah biasalah gunakan jenis petak macam ni. Okey, jadi seperti gua katakan, 1989 masih lagi menggunakan kaset shell putih yang ditampal stiker ke atas shellnya. Alright, jadi tanpa buang masa, jom kita ulas 1001 Malam. Hallowed Be Thy Name. Derita
1001 Malam merupakan album penanda aras kejayaan Fabians. Dengan jualan album yang dikabarkan terjual hampir mencecah 100,000 unit. Fabians melalui era paling kemuncak populariti mereka. Kembali bersama kumpulan Fabians dengan sebuah lagu cinta, Rumi dan Juli. Dua remaja saling bercinta. ASP serta-merta merawatkan rakaman album ketiga untuk Fabians. Namun di saat kemuncak populariti mereka itu, dua ahli Fabians pada saat itu telah membuat keputusan untuk meninggalkan Fabians, iaitu gitaris Jan dan basis Harun. Sekaligus menjadikan Fabians tinggal 3 ahli saja, iaitu vokalis Nasha, gitaris Aziz dan drummer Syam. Dalam kemeluk kekurangan ahli itu, Fabians tetap meneruskan sesi rakaman dengan menjemput basis jemputan iaitu Din. Dalam masa sama, Aziz menggalas posisi penuh sebagai gitaris. Akhirnya, album ketiga Fabians yang siap dirakamkan pada tahun 1990 di studio Booty Boys di bawah penerbitan Surya Booty, hinggap juga di pasaran pada awal tahun 1991 dengan judul Satu Antara Sejuta. Okey, dan terakhir kita ada kat sini adalah album ketiga Fabians, Satu Antara Sejuta. Jadi seperti gua katakan tadi, album ini bukan seperti album pertama dan album kedua. Album ini mengandungi copyright. Jadi ini merupakan satu-satunya album yang gua tak dapat buat ulasan bertulis. Jadi gua akan buat ulasan secara verbal di dalam video ini directly, okey? Alright. Jadi Satu Antara Sejuta merupakan album terakhir Fabians dengan bersama syarikat rakaman ASP. Nak tahu apa terjadi, kenapa Fabian tak ada album susulan keempat bersama ASP? Boleh tengok kisah dia selepas video ulasan Satu Antara Sejuta ni lah gua akan jelaskan. Okay, alright. Jadi tanpa buang masa, jom kita tengok di dalam dia. Macam gua katakan, ni adalah kaset NOS. Tengok tu, kotak pun ketat betul. Memang sejak hari gua dapat kaset ni daripada Kelang, gua tak pernah main. Pasal sebenarnya gua ada kaset ni kan, tapi yang use lah. Yang use tu memang gua dah jual lah. Sebab yelah, kita dah dapat NOS, sebab pun nak simpan yang use kan. Yang NOS ni dah tentulah tip top, benda tak pernah main kan. Okey, jadi kali ni kalau kita perasan, Fabian dah gunakan tema berwarna kuning pula, berbeza dengan album pertama tadi tema ungu, dan album kedua 1001 Malam tema hitam. Kali ni tema kuning dan biru, ala-ala bendera Malaysia gitu, dengan tulisan Fabian berwarna merah. Cuma kali ni gua memang tak puas hati dengan logo Fabian ni. Bodoh betul logo ni. Ni memang nampak macam penggunaan logo paint di peringkat awal lah kan. Nampak sangat editing dia pun menggunakan paint di peringkat awal lah. Main tepek je gambar Fabian masa ni dekat bintang-bintang tu, Satu Antara Sejuta. Okey lah, nampaklah design tu lewat 80-an punya design, tapi kurang menarik lah kalau dibandingkan dengan album pertama dengan album kedua. Nak lagi logo tu lah nampak sangat pixelated, pecah-pecah dia tu. Aduh. Okey, jadi seperti gua dah ceritakan tadi, sewaktu Satu Antara Sejuta ni sebenarnya Fabian tinggal 3 orang saja ahli, iaitu Aziz, Syam dan Nasha. Yan sebenarnya dah keluar, dan gua rasa gambar ni sebenarnya ada 4 orang, ada 5 orang sekali dengan Harun. Tapi tak tahu kenapa gambar Harun dipotong, wallahu alam. Gua tak pastilah. Sebab gua rasa macam pernah tengok gambar yang ni juga, lebih kurang macam ni, di mana Yan pakai baju Slayer. Memang masa mula gua tengok, Slayer siap. Terkejut juga kan. Gua macam ada perasaan ada gambar Harun dekat sebelah Aziz ke apa macam tu lah. Tapi tak tahu kenapa dalam inlay ni dipotong. Mungkin sebab tak muat kot kalau bubuh 5 orang. Lagipun 2 orang tu dah keluar kan. Cuma Yan je lah yang masih dikekalkan dalam gambar ni. Tak tahu kenapa dibiarkan. Jadi seperti gua katakan, album ni menggunakan basis Hikmat Din. Tapi setakat ni memang tak jumpa lagi lah gambar Fabian bersama Din. Okey, jadi sebagaimana first album dan second album, album ketiga juga lu orang tengok sendirilah, semua lagu ciptaan sendiri, brother. Dan menariknya, ketiga-tiga album Fabian dirakamkan di studio Booty Boys tanpa cubaan untuk merakamkan di studio lain. Mungkin dia orang dah biasa dengan Booty Boys kot ASP ni. Yelah, kalau ikutkan analisa pun rakam kat Booty Boys juga kan. Okay, belakang indie lah, lirik macam biasa. Okay, jadi album ini, yalah lupa pula album ni ada copyright, jadi kita terpaksa ulas secara verbal lah Jadi album ni kalau pada gua lah kan, album pertama dia agak lebih ke mellow sikit, slow rock.
di mana Fabian lebih mengutamakan lagu-lagu slow. Album ni dia ada mirip macam album kedua juga, 1001 Malam, di mana kita boleh dengar ada sedikit pengaruh thrash, ada sedikit pengaruh power metal kan, terutama sekali pada lagu seperti Perjalanan Segitiga. Mungkin ramai yang tahulah kan, Perjalanan Segitiga ni ada sedikit riff cuplikan daripada Metallica Phantom Lord, bahagian plucking dia tu. Tak tahulah kenapa banyak sangat band Melayu suka ambil cuplikan daripada lagu Phantom Lord tu ya. Lestari ada ambil cuplikan sikit, May pun ada pakai cuplikan sikit daripada lagu Phantom Lord tu. Memang dia orang suka betul dengan lagu Phantom Lord tu. Ya, part deng 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 jeng 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 jeng. Tu Phantom Lord tu. Tiga band yang gua katakan tu menggunakan riff yang sama. Tak tahu kenapa kan. Mungkin ada yang boleh bagi jawapan tak kan. Bagi Fabian tu bukan perkara biasa lah kalau dia orang menggunakan pengaruh Metallica. Sebab dulu pun masa juara-juara rock dia orang dah gunakan pengaruh Metallica pada lagu peperangan Creeping Dead kan. Okey, jadi lagu-lagu lain. Lagu ni memang album ni agak power lah kan, lebih ke arah power metal lah sebenarnya kalau kita betul-betul nak kategorikan dia punya konsep dia kan. Macam contoh lagu Senjata Zaman juga mempunyai pengaruh power metal di situ. Lagu Hobi dan Tabiat ni agak macam ada, ya masih ada power metal jugalah sebenarnya, cuma ni lebih ke arah fun sikit lah kan. Ada sedikit cuplikan trash lah sebenarnya, here and there kita boleh kata macam tu lah. Tapi yelah, dia macam borderline lah kita boleh kata, di antara trash ke power metal macam tu lah, seperti kebiasaan kebanyakan band-band rock kapak lain lah. Dan apa yang menariknya Fabian ni, sebab lagu-lagu slow dia pun tak terlalu lentok. Tapi untuk album ni gua agak terasa lentok sikit lah pada lagu Kesan kan. Kalau lagu Masih ni gua suka sebab dia ada ala-ala power ballad sikit. Lagu Penantian pun okey lah, ni soundnya agak komersial lah kita boleh kata kan. Dan sebagaimana album 1001 Malam ada lagu instrumental, dalam album ni juga ada lagu instrumental, Demokrasi Songsang instrumental. Ni sesuai lah baru lepas pilihan raya ni kan. Ni sebenarnya ada pengaruh daripada lagu Mumsteen. Deng 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 deng. Ada yang cam tak lagu Mumsteen lagu apa tu? Kan. Jadi keseluruhan album ni, alamak terjatuh pula dia kan. Keseluruhan album ni gua boleh katakan cukup memuaskan hati jugalah kan. Sebab kalau lu suka 1001 Malam, lu tentu suka Satu Antara Sejuta juga kan. Sebab sound Fabian tu masih ada di dalam album ni. Cuma album ni pada gua dia lebih perfect dibandingkan 1001 Malam, sebab drama Syam memainkan drum secara ni lah, real drum lah kan. Tak seperti mana 1001 Malam di mana yalah dia ada masalah time tu kan, ada bapa mertua dia meninggal dunia, lepas tu dia accident motor kan, jadi tak dapat nak teruskan rakaman. Hanya 2 lagu sajalah dia sempat rakam pakai drum betul, yang lain terpaksa pakai programming. Tapi untuk album ni kita boleh kata hampir keseluruhan lagu semua masih menggunakan drum betul lah. Cuma lagu Kesan ni gua rasa macam drum programming lah, sebab bunyi dia macam lain sikit. Kalau lu orang perasan lah, Al-Haiba Analisa macam tu juga kan. Lagu slow ada yang gunakan drum programming. Mungkin ada faktor kekangan masa kat studio ke kan, macam tu lah lebih kurang. Okey, jadi seperti gua katakan, kan gua dah cakap tahun 1990, 1991 ASP dia dah gunakan kaset putih, print terus ke atas shell. Bukan ASP je lah, kebanyakan syarikat rakaman pun macam tu juga. Tahun 1990, 1991 dia dah start gunakan print ke atas shell. Lewat 1991 dah mula kemasukan kaset jernih lah kan. Kaset putih macam ni dah start pelan-pelan hilang lah. Jadi casing dia jenis berkerutu macam ni, petak lah. Okey, jadi tanpa buang masa, kita teruskan pada ulasan Satu Antara Sejuta. Berapa gua nak bagi? 9/10 dengan lagu-lagu slow yang boleh dikatakan menangkap jiwa dan lagu fast yang cukup memuaskan hati. Kita teruskan dengan kisah
Fabian. Album ketiga Fabian, Satu Antara Sejuta, juga sekali lagi mencatat jualan tinggi dengan dikabarkan terjual sekitar 75,000 unit. Dengan lagu penantian mengungguli carta muzik-muzik 1991 berminggu-minggu. Namun begitu, kemasukan tahun 1991 sememangnya merupakan antara tahun paling mencabar bagi industri rock negara. Antaranya populariti muzik rap yang semakin meluas dalam industri, serta muzik rock sendiri yang diniagakan hingga ke tahap penghujungnya. Syarikat rakaman ASP yang menaungkan Fabian setelah diisytiharkan Muflis dan terpaksa menutupkan perniagaan mereka. Lantas melepaskan kumpulan-kumpulan serta artis-artis di bawah naungannya pada masa itu. Ini termasuklah kumpulan Fabians, antara artis paling berjaya di dalam syarikat rakaman tersebut, serta antara yang paling setia, turut terkesan. Dengan penutupan ASP, Nasha dan Aziz mulai lebih aktif sebagai pemuzik kelab di Kuala Lumpur. Manakala drama Syam pulang ke Johor dan lebih menumpukan pada kerjaya sambil masih aktif muzik untuk persembahan-persembahan undangan sekitar Johor Bahru. Pada tahun 1993, Nasha telah mendapat tawaran rakaman album oleh sebuah syarikat rakaman antarabangsa iaitu EMI. Disebabkan ketiadaan Syam di Kuala Lumpur, Nasha telah mengambil khidmat pemuzik-pemuzik yang aktif bermain kelab bersamanya, iaitu bassist Saif dan drummer Samad, untuk melengkapkan alih-alih Fabians. Album yang dirakamkan di beberapa studio ini antaranya King Studio, Booty Boys dan Track Studio hingga di pasaran pada tahun 1994 dengan judul Lang Buana. Dengan konsep lebih berbeza dari 3 album sebelumnya, Lang Buana lebih terarah ke konsep blues dan klasik rock ini kurang mendapat perhatian. Walaupun lagu killernya Eva Natasha sempat dikenali ramai pada masa itu. Namun seperti sudah diduga, apa sahaja album rock yang muncul sekitar 1994 dan ke atas sememangnya tidak dapat menyaingi sengatan sebagaimana zaman rock dahulu. Akhirnya selepas Lang Buana, nama Fabian tidak lagi kedengaran di arena industri muzik Malaysia hinggalah ke era 2000-an. Apabila nama Fabian sebagai Raja Pentas Johor kembali menjadi sebutan dan masih membuktikan bahawa Fabian tidak pernah berkubur.